Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat Afifi bin Murad dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan mengulas tentang jurnal yang bertajuk Kajian Sintaksis pada novel Sang Pencuri Warna karya Yasrita. Seperti yang diketahui ramai, satu kajian sintaksis terhadap novel yang dikaji. Pekerjaan ini dijalankan untuk mendeskripsi tentang bentuk, frasa, klausa dan ayat pada novel Sang Pencuri Warna karya Yasrita. Hasil penelitian tentang jurnal ini menunjukkan bahawa terdapatnya bentuk frasa berdasar hubungan antara unsur dan unsur inti kata, jenis kata, terdapatnya bentuk klausa positif dan negatif, dan yang terakhir terdapatnya kalimat ayat berdasarkan pengucapan, struktur gramatis, fungsi atau isi unsur, susunan gaya pembentangan dan subjek. Hasil daripada penelitian terhadap jenis ini juga menunjukkan bentuk frasa pada novel Sang Pencuri Warna ini dapat dibezakan kepada beberapa kelompok, iaitu berdasarkan hubungan antara unsurnya, jenis kata pada unsurnya dan juga berdasarkan makna. Dalam jurnal ini menyatakan bahawa dapat ditemukan contoh frasa nominal sebagai contoh rumah tua yang terdapat dalam novel yang dikaji. Selain itu, terdapat juga frasa adjektif yang terdapat pada novel yang dikaji, di mana kata adjektif ini merupakan kata sifat dengan menambahkan kata lain yang berfungsi untuk menerangkan seperti agak, dapat, harus, lebih, paling dan sangat. Frasa adjektif dapat ditemukan dalam novel ini sebagai contoh sangat penakut. Perkataan penakut merupakan frasa adjektif. Terdapat juga klausa yang dinyatakan dalam novel ini berkaitan novel yang dikaji. Ayat tidak langsung dapat dicirikan dengan penggunaan kata bahawa. Selain itu, berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan tentang ayat tidak langsung dalam jurnal ini. Sebagai contoh yang diberi oleh peneliti ialah Bu Yuning terus bercerita jika dia sudah lelah menjadi bendahara. Ayat ini telah menunjukkan bahawa novel yang dikaji oleh peneliti mempunyai ayat tidak langsung. Selain itu, berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatik terbagi kepada dua, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat, di mana ayat tunggal lazimnya merupakan ayat yang pendek kerana hanya mempunyai satu subjek dan predikat yang digunakan. Dalam analisis novel ini, peneliti dapat menemukan ayat tunggal dalam novel ini. Sebagai contoh, Musa sedang marah. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa terdapat satu subjek dan satu predikat. Selain itu, terdapat juga ayat majmuk yang dinyatakan dalam jurnal ini terhadap novel yang dikaji. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Melalui analisis tentang novel ini, terdapat ayat majmuk sebagai contoh, Musa pulang mengajar ketika ibu memasak nasi. Ini jelas menunjukkan terdapatnya ayat majmuk dalam novel yang dikaji kerana terdapatnya dua ayat tunggal pada ayat itu, iaitu Musa pulang mengajar dan ibu memasak nasi. Seterusnya, terdapat juga ayat perintah yang peneliti kenal pasti terhadap novel yang beliau kaji, iaitu pulanglah, turuti semua keinginan orang tuamu. Jika dilihat pada ayat tersebut, cukup jelas bahawa terdapat ayat perintah, iaitu pada perkataan pulanglah. Berdasarkan subjeknya pula, ayat dalam jurnal ini dibezakan kepada dua bahagian, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Seperti yang diketahui ramai, ayat aktif ialah ayat yang menekankan objek, manakala ayat pasif pula ialah menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Berdasarkan analisis peneliti dalam jurnal terhadap novel ini, terdapat ayat aktif dalam novel, iaitu sebagai contoh, ibu tinggal di rumah tua. Ayat ini jelas menunjukkan penekanan terhadap objek. Melihat pula kepada ayat pasif, berdasarkan penelitian jurnal ini terhadap novel yang dikaji, dapat ditemukan contoh ayat pasif. Sebagai contoh, tindakan itu dilakukan sampai beberapa minit. Ini jelas memperlihatkan bahawa ianya menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa melalui jurnal yang mengkaji novel Sang Pencuri Warna karya Yusrita ini, terdapatnya bentuk frasa berdasar hubungan antara unsur dan unsur inti jenis kata, terdapatnya bentuk klausa positif dan negatif, dan juga terdapatnya ayat berdasarkan pengucapan struktur gramatik fungsi atau isi unsur, dan juga susunan dan gaya pembentangan serta subjek. Melalui jurnal ini membolehkan orang ramai atau para guru menggunakan kajian ini sebagai bahan rujukan pengajaran ketika mengajar berkaitan tajuk sintaksis. Ini juga boleh digunakan oleh para pelajar untuk meningkatkan lagi pengetahuan berkaitan pembelajaran sintaksis. Hal ini kerana jurnal ini juga telah memberi contoh yang jelas tentang bentuk-bentuk frasa klausa dan ayat serta tidak perlu susah untuk mencarinya. Hasil kajian ini amatlah berguna kepada orang ramai untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam menguasai ilmu sintaksis ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.